Saya ni makan duit zakat. Kan saya kata tadi saya orang filter. Orang susah. Bila habis SPM, salah satu sebab saya tak sambung belajar tu sebab duit tak ada. Saya masuk sekolah Arab. Sekolah Arab, yuran dia RM3, mampulah saya bayar. RM3 yuran sebulan. Bila dapat tawaran ke Mahat Hafiz, mak saya susah hati. Saya lagi nak makan apa, yuran apa. Duduk 2-3 hari, pengetua beritahu, okey, korang semua dapat bantuan derma siswa zakat. Di antara benda yang paling menyusahkan kita, yang menakutkan kita, yang tak tenang hati kita, ialah bila kita tidak ada. Bila kita tidak ada sesuatu. Akak-akak ni kita nak raya. Duit tak ada. Tak ada kesemperit tak apa, tak ada masalah. Duit tak ada je mana. Susah hati. Ataupun kita bekerja tapi tak ada kereta. Macam mana nak balik kampung? Takkan nak sewa. Kalau orang tahu aku sewa je mana. ETS, tiket dah habis. By Express, takut terbakar pula. Banyak betul alasan ni tuan. Benda yang menakutkan kita ialah bila kita tidak ada wang. Menakutkan kita. Macam orang perempuan, dia tak ada wang, tak apa. Saya pernah jumpa dengan satu perempuan. Dia pergi bercuti di Terengganu. Dia tak ada duit. Dia kata dia belanja RM1 je. Daripada KL pergi ke Terengganu. RM1 saja dia boleh sampai. Saya tanya macam mana? Pergi dengan suami. Jadi suami support semua. Dia belanja RM1 je, beli gula-gula. Jadi itulah petua dia bagaimana nak jimat belanja. Dia mana faham, tak faham, sudah. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Orang perempuan dia kadang-kadang dia tak takut tak ada duit. Dia takut tengok penimbang. Kalau suami dia bagi hadiah alat penimbang, dia empuk kepala suami tu. Tak ada hadiah lain kan? Dia nampak tu. Oh, marah benar tak ni. Tapi bulan Ramadan paling suka dia timbang. Sat-sat timbang. Yes, itu dia. Takut. Perkataan takut ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Allah Ta'ala uji kita. Allah Ta'ala akan uji kita dengan beberapa perkara. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Yang pertama dengan ketakutan. Wal-ju' dengan kelaparan. Wa naqsu minal amwal, harta berkurang. Wal anfus, dengan kematian. Dengan buah-buahan yang tidak menjadi. Wa basyirus sabirin, dan beruntunglah orang-orang yang sabar. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Tapi kalau kita tidak ada wang, kita ada tekun, tak ada masalah apa. Bila minta tekun nega apa kan, tak ada masalah apa, jangan jumpa Along. K-A-L-O-N-G, Along. Dulu punya iklan kartun kan. Kalau kita susah di dunia ni, ada masalah apa? Apa masalah awak? Beritahu. Oh, masalah saya tidak ada duit untuk saya nak buka puasa. Semalam saya dengan Harian Metro bagi kotak rezeki pada beratus orang. Seronok macam-macam. Kita sekarang kalau tak susah, viral je. Tuan-tuan viral saja, maka orang akan datang. Tak sedap pun orang beratur. Sebab viral. Itulah kuasa di dunia. Selagi mana kita belum mati, selagi itulah masalah boleh selesai. Masalah apa awak? Suami saya ustaz tak balik. Cari suami baru. Pun salah. Benda simple kan. Kita tidak kekurangan stok sekarang. Stok tak kurang kita di KL ni. Tak percaya tengok pagi raya nanti. Penuh dengan dia orang. Aku ni di Dhaka ke di mana? Entah. Stok kita banyak pun salah. Nah. Kalau kita ada masalah dengan isteri kita, dah tak boleh hidup dah. Semalam ada satu orang mengadu. Dia kata, ustaz, saya nikah dengan janda. Anak 2. Soalan, kuat beletel ustaz.
Anak dia pula ni dengan autism lah apa semua. Saya korbankan ambil dia hantar sekolah lah, hantar terapi lah semua. Itu pun komplain lagi Ustaz. Saya tak tahan Ustaz. So kata mungkin sebab itulah suami dia ceraikan dia. Macam mana nak buat Ustaz? Buat istikharah. Buat istikharah. Elok teruskan atau tidak elok teruskan. Minta petunjuk daripada Allah. Simple. Tak payah duk menung. Duk menung tak payah. Makan tak lalu. Saya kata sampai abang tak makan. Dia kata waktu siang tak makan lah. Puasa. Memanglah. Sampai tak makan Ustaz suruh. Benda simple yang kita anggap besar pasal apa? Saya tak tahan Ustaz. Dia kuat beletek Ustaz. Cerai je lah. Pergi cari orang lain. Banyak lagi. Ada persatuan orang-orang kurang upaya. Cari yang bisu. Selesai masalah. Simple. Dia manusia ni hidup jadi susah. Tak masa mula-mula bercinta lain Ustaz. Masa kenal lain lembut Ustaz. Ya macam mana? Belum dapat. Benda belum dapat memang. Tambah kalau baru dapat. Kalau baru dapat ni kat semua nak kejut makin sahur pun lembut. Baru 3 minggu kahwin. Bang, sahur bang. Bang, sahur. Allah. Cuba dah 3 tahun. Bangunlah. Ya Allah. Bukannya suruh masak, suruh makan. Satu flat bangun tau. Bukan kata suami dia je. Satu-satu tu flat cerah semua. Itu penangan orang dah kahwin. Jadi pendek kata, masalah kita dalam dunia, apa masalah? Simple masalah dalam dunia. Sebab kita belum mati. Masalah yang betul-betul masalah, parah punya masalah, mati. Kita belum mati, dah mati baru masalah. Sebab kita ada masa untuk taubat, kita ada masa untuk perbetulkan balik kesalahan, kita ada masa lagi untuk tambahkan balik, buat bekalan balik. Kalau dah mati macam, tak ada apa boleh buat dah. Jadi perkataan parah-parah di dalam kubur. Sekarang parah-parah ni dalam dunia ni, parah ni, parah ni, parah. Itu dalam kubur tak? Dalam dunia ni tak ada yang parah. Simple hidup kita. Kita ada banyak pilihan. Mahal lah dia punya tu. Apa yang mahal? Dia punya popiah dia. Dah ada oksigen je dalam dia. Karipak oksigen, popiah oksigen. Terus dah beli dah. Apa masalah? Tak payah nak viral lah. Tak payah pergi kedai tu. Kedai tu oksigen banyak. Popiah oksigen, karipak dia pun oksigen, kuih pau dia pun oksigen. Manusia sekarang dia suka bising lantak dia. Nah, simple hidup macam saya kan. Kalau orang jemput ceramah, saya datang. Sakit tekak ke apa ke, saya datang. Kalau orang jemput, kalau orang tak jemput, tak payah datang. Duduk di Ipoh. Rumah saya di Ipoh. Bukan Jalan Ipoh. Sebab ada kata Ustaz, Jalan Ipoh di mana? Jalan Ipoh. Bukan Ustaz duduk Jalan Ipoh. Tak adalah. Jalan Ipoh tu restoran Mac Curry. Kata bukan. Saya duduk di Ipoh. Oh, Ipoh Mali. Saya Ipoh Mali tak nak sombong. Jadi kalau datang, kalau jemput, saya datang. Tak jemput, saya tak datang. Simple. Ada orang kata Ustaz Kazim sekali ceramah 20,000. Gila kau. Ini fitnah paling besar tuan-tuan. Fitnah paling besar tu 20,000 kata. Saya simple je. Berapa bayaran Ustaz? Terpulang lantak korang lah. Bagi saya ambil. Tak bagi pun tak apa. Habis ceramah saya balik. Tapi kalau bagi tak cukup, jemput lagi sekali, saya tak datang dah. Tak ada apa simple. Yang kita dah menung. Buat apa? Tak ada masa menung-menung. Duk feram, nonggeng. Buat apa? Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Saya ni orang Felda. Orang Felda Gunung Besau. Satu. Orang Sungkai. Orang Sungkai ni terkenal dengan nasi bambu lah. Jadi saya orang Felda Besau. Bapa saya meninggal tahun 73. Jadi mak saya kahwin tahun 77, kahwin baru. Masuk Felda tahun 81. Bapa saya meninggal, umur saya 8 bulan. Bapa saya meninggal, umur dia 36. Saya 8 bulan. Jadi kami ada 7 beradik. Saya yang bongsu.
7 daripada 7 orang. Jadi mak saya janda lebih kurang 4 tahun lah. Anak 7. Kahwin pula orang muda 10 tahun pada dia. Masya Allah, tuan-tuan. Dia umur 40. Yang suami dia baru 30 umur. Bela pula anak yatim 7 orang. Kakak tu nak cari laki-laki yang budiman tu. Sanggup tu. Ambil 40 tahun punya janda, anak ramai pula tu. Itu bapak tiri saya. Abang-abang, jadi kalau nak kahwin, cari janda macam tu. Ini nak cari kahwin yang baru, umur 18, umur 20, kan? Kita pula marah pula orang perempuan. Bila dah ni penyondol. Tidak tak guna penyondol. Buat tenang kau penyondol tu babi. Oh tenang. Gunalah perkataan yang lebih sopan sikit. Ya Allah. Abang panggil penyondol-penyondolnya. Dia kan buat jahat, dia kahwin je pun. Bunyi tu pun Jepun. Kan? Apa suami akak buat? Dia kahwin lain ustaz. Allah, kahwin lain Jepun. Jepun ustaz cakap. Atau nak cakap apa? Dia kahwin lain Korea. Nak sebut apa lagi? Jepun lah. Dia kahwin baru Jepun. Jepun ustaz cakap. Tak apa, situ kau Korea. Dia kahwin baru Korea. Aku pening kepala dengan ustaz. Bukannya dia hilang, dia ada je pun. Baik, jadi bila saya duduk masuk Felda, ikut bapak tiri saya masuk Felda, jadi orang susah. Masa tu Felda bukan macam sekarang. Jalan elok, rumah cantik, lampu semua ada. Dulu elektrik pun tak ada. Saya ingat bila saya masuk ke Felda tu, naik kereta Morris yang panjang, Din Taxi punya Morris. Kalau tuan-tuan ingat kartun Din Taxi tu, taksi dia panjang tu, nama dia Morris. So, tilam kantor atas bumbung. Nak masuk Felda. Sekarang Felda, Masya Allah, stadium pun ada. Shopping mall pun ada. Ya, semua ada kat Felda sekarang ni. Jadi, banyak orang, ramai orang bila masuk Felda tu, tengok-tengok air tak ada. Elektrik tak ada. Dia orang patah balik. Tanya mak saya ingat mak buat dengan bapak tiri saya, nak balik ke? Dah sampai dah. Duduk je lah. Pergi cok kelapa sawit, naik bersikal. Ladang turun naik. Oh, susah. Bapak tiri saya pernah dapat gaji 10 sen. Selepas tolak daripada hutang-hutang, tinggal 10 sen. Susah jadi Felda masa itu. Jadi saya ingat satu hari saya nak balik kampung, mak saya ni beranak kecil. Umur saya dalam 10 tahun lebih kurang. Nak balik kampung, kereta tak ada, apa tak ada. Mak saya pegang baby, saya bawa beg. Mak saya kata, nanti kalau mak ada orang nak lumpang, mak nak tumpang lah. Kamu kan kalau orang nak keluar, tahan lah, naik motor ke apa ke. Mak saya pun tahan. Bila tahan, kereta berhenti. Bawa mak. Jangan lupa, tahan siapa-siapa pun. Baik mak. Mak saya bawa adik naik kereta. Tunggu dekat simpang jalan besar dekat Trolak, MRSM Trolak, Sungkai. Jadi bila tunggu ada satu pakcik, saya pun tahan. Pakcik tumpang, mana? Jalan besar. Boleh? Saya pun naik dia. Dia tanya saya tau, kamu anak orang asli ke? Allah punya selekeh zaman tu. Anak orang asli, betul lah saya orang asli. Tak bukan orang tiruan. Naiklah motor tu. Bila naik motor sampai jalan besar, mak saya dah ada bawa pokok sambil duduk dukung adik. Saya bawa beg. Mak kata tahan bas. Warna merah hati bas kau tahan. Tu nama dia bas Mogah. Mogah omnibus. Tanjung Malim Sungkai. Tanjung Malim Sungkai. Bas dia Mogah. Tahan. Bila tahan tu tuan-tuan. Daripada jauh tahan. Budak tahan. Bangga benar tahan. Bas berhenti. Bila bas berhenti orang dah sampai ke tangga. Nak balik raya. Mana ada highway macam itu. Highway tak ada, apa nama utara selatan tak ada lagi. Sekarang WCE pula expressway lagi tak ada dah. Kalau boleh naik kereta api dekat Sungkai. Mak saya kata tak payah naik kereta api, kita naik bah lompat, bah loncat. Tahan. Mak pun naik, saya pun naik. Bila dah penuh tuan-tuan, mana ada seat. Mak saya dukung baby, saya pula pegang besi.
Baby itu pula menangis pula. Adik saya tu menangis. Saya tengok seorang pun tak bagi kerusi. Semua tengok kat luar. Luar tingkap. Yang mak saya ni tu, bayangkan tuan-tuan, kita ni, anak bising, anak menangis. Macam mana perasaan mak? Macam mana perasaan mak bila seorang anak menangis? Oh, susah hati. Kita yang anak, bukan anak pun kita susah hati. Tak percaya cuba sembahyang di masjid. Anak orang menangis. Bukan anak kita. Mama kita sembahyang sebelah. Apa perasaan kak? Dah tahu budak bawa apa? Hei. Tak tenang makcik tu. Makcik tu siap jegi mata ke budak tu. Itu yang budak tu tampar tu sujud tu. Yang duk viral sekarang. Makcik tengah duk rabi dia bubuk-bubuk. Makcik tu pergi jegi kat dia. Buat tu. Bayangkan dalam bah, tempat tak ada untuk duduk, orang pun tak bagi tempat seat untuk duduk. Akhirnya mak saya duduk atas lantai. Duduk atas lantai bah, diselaknya baju, bagi susu. Susukan budak di celah-celah kaki orang. Susukan adik di celah kaki orang. Saya tengok mak saya tu. Saya tengok orang berdiri, saya tengok orang duduk, saya tengok mak saya. Saya kata, susahnya hidup ni. Orang, aku nak belajar betul-betul. Tak nak bagi mak aku susah. Ini pengorbanan mak, pengorbanan isteri. Untuk anak ni, dia bukan tahu malu mak. Untuk anak ni, dia tak tahu malu. Dia korban segala-galanya, janji anak dia sihat. Janji anak dia tu boleh hidup. Malah kita bercakap ni pun mak kita ajar. Mak yang ajar. Pak sibuk tengok bola. Anak bercakap tu mak ajar. Mama. Empat. Ayah. Buaya. Ayah. Mana pula datang buaya ni? Nampak? La ilaha illallah. Tiba-tiba dah pandai bercakap, maki mak. Mak yang ajar kita bercakap, mak yang ajar kita buat macam-macam. Perkataan pertama mak. Mak yang paling excited bila anak dia bercakap. Abang, Arid, dia pada sebut ibu bang. Yang bapak dia eloklah. Yang isteri sibuk bagi tahu, abang, anak kita dah boleh cakap. Tapi bila boleh bercakap, kita maki mak kita. Cakap lebih kurang aja. Sebab tu bila saya tengok mak saya tu duduk atas lantai, tak ada malu. Janji adik dia dapat susu. Tak ada lagi perasaan malu, segan pada orang. Tak ada nak marah budak tu. Diam lah orang ramai. Tak ada. Duduk sampai ke Pekan Sungkai. Duduk atas lantai bah. Daripada Sungkai tu nak pergi pula ke Bido pula. Naik bahap yik pula. Ramai lagi berebut. Oh. Waktu saya belajar di Ipoh. Saya dulu belajar di Mahat Tahfiz, Masjid Negeri Ipoh. Tua-tua bangka baru masuk Mahat Tahfiz. Saya masuk Mahat Tahfiz lepas SPM. Orang lain sambung STP, masuk UiTM. Saya kata kat mak saya, mak, tak nak lah masuk. Dia kata 6. Tak nak masuk UiTM lah. Mak dapat tawaran tu. Dapat. Saya dulu best student sekolah SPM. Dulu saya aliran sains dulu. Masuk sastra pula, tukar. SPM dapat belajar terbaik. Tiba-tiba masuk sekolah biasa, sekolah Arab. Belajar ibtidai balik bahasa Arab. Jadi 2-3 tahun tu, kawan-kawan saya dah balik, ada yang kerja pun naik RZ. Bawa dulu RZ kira hebat. Saya pula naik bah mogah balik. Terasau mencabar. Bila saya naik bah yik tu, punya ramainya orang nak berebut nak balik. Naik bah. Di Pekan Sungkai tu. Saya baru sampai di Sungkai. Penuh bah ni orang nak naik. Orang ketuk cermin. Saya belum turun lagi. Dia ketuk cermin. Adik, ambil anak pakcik. Saya pun ambil anak daripada tingkap. Botasin.
Dari situ turun. Saya mau tanya, apa jadi pada budak tu? Nyesel pula saya angkat tuan. Nyesel tak? Pak dia cari seat, pak dia nak cop seat. Tapi orang naik berapa? Saya pun tak tahu mana pak dia pergi, tak tahu tuan. Lantaran kau lah. Sampai sekarang saya fikir lagi, agak-agak selamat ke tidak budak tuan-tuan ni. Susahnya hidup tu. Tapi ada jalan penyelesaian. Sekarang, Masya Allah. Allah tuan-tuan, sekarang kereta kita senang. Lebuh raya kita senang. Tak bayar-bayar duit dah. Naik lebuh raya. Tak syengkuk semua. Anda faham tak? Tak faham tak? Nah, subhanallah, senangnya hidup sekarang. Dulu nak balik kampung Kak Som beraya, buat bihun, karipap, perlu makan. Sekarang tak payah. Tapah boleh singgah, Behrang boleh singgah, Kuala Kangsar boleh singgah, oh Bukit Gantang boleh singgah, Bukit Merah boleh singgah. Oh banyaknya tuan-tuan. Jadi tak susah sebab kita dalam dunia. Kenangan-kenangan tu tak susah. Yang susahnya apa Ustaz? Yang susahnya kita tak nak balik kampung ni tuan-tuan. Tak balik kampung pun tak apa raya ni. Raya kat KLCC pun okey. Meriah tuan-tuan. Tak apa, tak balik kampung. Saya bertugas lah Ustaz. Tak apa. Tapi ada satu tempat yang mesti balik. Wajib balik. Saya kena balik, Datuk kena balik, semua kena balik. Nama dia apa? Akhirat. Wajib balik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Suka ke, tak suka ke, mesti kena balik. Dan kita dalam calon menunggu sekarang. Mula-mula tempat yang kita nak pergi ialah tempat yang dipanggil barzakh. Nama dia mati. Kalau sekarang nak balik kampung, kena ada duit. Kalau sekarang nak balik kampung, kena ada tiket, kena ada kereta, kena ada highway, kita balik kampung. Nak balik kampung akhirat, kita kena ada pahala. Kalau tak ada duit, kita susah hati. Berapa ramai yang susah hati tak ada pahala? Ni kena fikir. Ada orang susah hati, tak ada duit. Tak ada duit. Tapi dia tak susah hati, pahala tak ada. Relax hidup dia. Senang, lenang. Macam pahala dah banyak dah. Relax. Ni menakutkan. Sepatutnya yang kita kena rasa takut ialah aku tak ada pahala. Tak ada duit, tak ada masalah. Tekun ada. Pinjaman nu ada. Segala-gala ada. Tapi kalau kita ni tak ada pahala, apa nak jawab dalam kubur? Tengok pahala pada kepala. Tak ada. Nak fikir tentang Islam, nak fikir tentang agama, tak ada. Duk fikir ialah macam mana nak gelentong orang. Macam mana kepala ni duk fikir nak buat jahat. Tengok tang mata. Tang mana ada pahala pada mata? Duk tengok TikTok. Quran jangan tengok. Tengok TikTok, tengok Facebook tu lagi lama pada tengok Quran. Sebab tu abang-abang, Allah Ta'ala dia bagi pada kita satu bulan. Nama dia apa? Ramadan. Bulan untuk kumpul pahala. Paksa kita nak bawa bekalan ialah pahala. Ni nama dia Ramadan. Datang Ramadan pula kita anggap macam bulan biasa. Tak ada apa-apa istimewa pun. Padahal Allah bagi khas pada kita satu bulan untuk kita menambahkan pahala. Bulan Ramadan ni kalau orang tanya kita apa? Jawapan dia bulan menambahkan pahala. Sebab pahala kita dah buat selalu. Tiap-tiap hari. Tapi datang bulan Ramadan, lipat gandakan usaha untuk dapat pahala sebanyak-banyaknya. Inilah dia nama Ramadan. Tengok-tengok tak ada apa. Bulan Ramadan bagi dia ialah bulan makan. Pergi cari makan. Bulan Ramadan, bulan tidur. Dengar ceramah pun tidur. Ni parah ni. Bulan Ramadan, bulan membazir. Bulan biasa belanja 1,000, datang Ramadan 2,000. Bulan Ramadan, bulan baru, baju baru, semua baru, butang semua baru semua.
Padahal tuan-tuan, baju baru tiap-tiap hari boleh jual. Bulan Ramadan bagi setengah orang ialah bulan untuk berseronok. Seronok saja. Pasal apa? Nak sambut raya. Ni bulan bisnes. Ni bulan dapat duit. Tapi dia tak nampak bulan Ramadan adalah bulan untuk cari pahala. Jadi kalau orang tanya kita, apa kemuliaan Ramadan? Pahala berganda-ganda. Sebab yang ni yang Tuhan nak bagi pada kita. Tuan-tuan yang saya muliakan, Allah ni maha adil. Di hari kiamat ada 7 golongan yang akan duduk di bawah arash. Naungan arash. Okay, kita sekarang duduk dalam bangunan kita. Ada aircon. Ada no? Fungsi aircon no? Ada no? Sejuk aircon no? Nama apa tu? Aris no? Ada aircon no? Okey. Kita duduk dalam lampu di bawah. InsyaAllah kita tak rasa panas. 35 darjah, 36 darjah Celsius. Semalam saya pergi Kedah, tinggi, panas. Orang Kedah kata panas lik-lik. Kita duduk di sini, Alhamdulillah. Di dunia ni kalau rasa panas, cari payung. Kalau rasa panas, cari pokok. Kalau rasa panas, cari bangunan. Di hari kiamat, rasa panas tapi tak ada payung. Apa pun tak ada. Tak ada apa pun. Yang cuma ada naungan arash Allah daripada matahari sejengkai. Siapa yang dapat arash Allah tadi, dia akan dapat rahmat, kasih sayang daripada Allah. Dia tak rasa dahaga, dia tak rasa susah duduk di padang mahsyar. Macam kita lah tuan-tuan, kalau kita duduk di padang Arafah, tu ada aircon, bangga habis. Tuan-tuan pergi buat haji, dia ada banyak kategori haji. Ada yang paling simple, nama dia muasasah. Orang panggil muasusah, ada ujung. Tandas mengkongsi ramai. Mai ni canggih punya tuan-tuan, satu kemah 8 orang. Siap ada aircon lagi. Nampak tempat melontar tu. Ramai tak ada orang ramai, dia pergi cari. Itu di padang Arafah. Di hari kiamat, ada satu tempat, nama dia Arash. Arash ni yang selamatkan kita daripada panas matahari. Daripada siksaan yang peluh sampai ke hidung ni. Siapa yang layak duduk di bawah dia? Nombor 1, imam yang adil. Pemerintah yang adil. Sebab tu siapa yang jadi pemerintah untung? Dia boleh dapat arash Allah. Nombor 1 dia dapat. Nabi letakkan siapa? Pemimpin nombor 1. Bayangkan. Jadi kita tak jadi pemimpin, Ustaz. Saya jadi biasa kerja apa di mana? Tekun. Sebagai apa pegawai ni, Ustaz? Kak Leha, saya kerani je, Ustaz. Allah sedih benar, kerani ni, tuan. Saya bukan pemimpin, Ustaz. Kalau gitu, akak ambil yang nombor 2. Siapa yang nombor 2? Anak muda yang daripada kecil sampailah dia ketua. Dididik daripada alam kecil dia, alam remaja dia, sampailah dia dewasa. Dia dididik dengan tak pernah buat dosa. Ada anak-anak kita umur 7 tahun, 6 tahun dah hafal Quran. Dah hafal Quran lah. Sembahyang berjemaah tak pernah tinggal. Saya ada sekolah tahfiz saya. Saya buka tahfiz tahun 2008. Ada satu kak ni, dia nak ambil anak dia. Dia kata, Ustaz, anak saya 2 tahun. Baru 3 juzuk, 5 juzuk. Lambat lah, Ustaz. Very slow lah, Ustaz. Saya kata, very slow, okey lah. Hafal Quran bukan wajib. Yang wajib sembahyang. Tak hafal pun tak apa. Apa masalah kak? Jadi saya nak ambil dia, nak balik ke rumah. Silakan. Saya tanya dia pula, kalau kau bawa balik dia di rumah, kak pasti tak dia sembahyang subuh berjemaah? Kak pasti tak Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak dia berjemaah? Kak pasti tak sebelum dia tidur dia sembahyang witir? Sebelum dia tidur dia sembahyang, dia baca Al-Mulk? Kak yakin tak dia bangun pukul 5 pagi, kemudian baca Quran, kemudian sembahyang subuh, kemudian baca Quran, hafal Quran? Kak yakin tak kak? Dia tak lepak malam-malam, naik motor, naik basikal, naik rempit apa semua? Kak yakin tak dia tak merokok apa semua? Duduk di sini kak bukan kata vape, handphone pun kita tak bagi. Supaya budak ni jadi baik. Kalau kak rasa kak boleh jaga, silakan. Saya lagi syukur. Kita bukannya ambil yuran, silakan. Jimat belanja saya.
Tapi yang pentingnya anak akak ni, kalau didik betul-betul daripada kecil sampai ketua jadi orang baik, dia adalah orang yang duduk di bawah arasy, yang tak ada arasy lain melainkan Tuhan punya arasy. Yang ketiga, kalau tak ada, ustaz saya dah besar dah ustaz, baru jadi baik, tak apa, abang ambil nombor 3. Apa dia? Orang nombor 3 adalah orang yang hati dia melekat dengan masjid. Dia keluar daripada masjid, dia akan ingat balik, aku nak sembahyang balik dalam masjid, aku nak pergi balik masjid. Itulah dia. Dia keluar daripada masjid, dia nak masuk balik. Keluar, hati dia mu'allaqan fil masjid. Dia ingat pada masjid, jiwa dia adalah masjid. Dia akan dapat. Ustaz, kami orang perempuan, ustaz, tak dapat pergi masjid, ustaz. Tak apa, akan ambil nombor 4. Orang yang berkasih-kasihan kerana Allah. Orang yang berbaik-baik sama-sama kita kerana Allah. Orang yang bersilaturahim kerana Allah. Kenapa awak baik dengan Kak Leha? Kenapa baik dengan Kak Som? Allah. Kak Som tu rajin puasa. Kak Som tu rajin sembahyang. Saya suka dengan dia, ustaz. Berjumpa kerana Allah, berpisah pun kerana Allah. Orang macam ni dapat naungan arasy di hari kiamat. Cuba tengok nombor 4 ni. Kita ni duduk di sini, tuan-tuan ni. Lama dah kerja kat tekun ni. Berapa ramai yang tak mau bercakap? Masam pula tak mau bercakap. Kebetulan pula dengar ceramah, dia duduk sebelah kita. Dah lah 6 bulan dah tak tekuk. Duduk sebelah kita pula. Datang juga biawak ni. Biawak dia panggil. Dalam bulan Ramadan ni. Sayang tuan-tuan, dalam bulan Ramadan kita macam ni. Tuan-tuan yang saya muliakan. Yang nombor 5, siapa dia? Orang yang akan dapat naungan arasy di hari kiamat. Orang yang menangis waktu malam. Berzikir, ingat pada Allah. Sampailah dia mengalirkan air mata dia. Maka orang macam ni dapat naungan arasy di hari kiamat. Yang nombor 6 siapa dia? Orang yang diajak berbuat zina. Peluang untuk buat zina. Tapi dia cakap, aku tak mau, aku takut pada Allah. Dan yang ketujuhnya, golongan yang bersedekah. Yang bila dia bersedekah dengan kanan dia, seolah-olah kiri dia tak nampak. Jadi tuan-tuan, dalam 7 golongan ini, ada beberapa golongan yang kita boleh ambil. Kita mungkin tak jadi pemimpin. Saya ni macam-macam orang offer jadi pemimpin, saya tak mau, saya tolak. Kalau saya jadi pemimpin tak tahu nak jadi apa. Tapi saya tak mau, sebab saya tak mau jadi orang politik. Saya nak jadi ustaz biasa. Lagi seronok. Kita ambil hak nombor 2. Apa dia yang nombor 2? Orang yang buat baik. Ramadan ni tuan-tuan, dia suruh kita jadi baik. Penat. Kalau penat diam. Kalau kau tak penat, kau ngumpat orang. Ngata pada orang. Bila dah lapar, penat, diam. Dulu kalau tak puasa, asyik tengok kata. Asyik kata tengok. Dia tak boleh tengok. Tengok mesti kata. Dalam TV, putih. Tengok betul-betul hitam Ustaz Kazim. Itu ngumpat lah. Bila puasa, aku tak larang nak kata aku puasa. Nampak? Puasa ni nak bagi kita baik. Baik pada lidah, baik pada mata. Sebab tu bila kita tak larat, aku malas lah bang, jomlah pasal Ramadan. Abang tak larat, abang letih puasa, kata dia. Kau masaklah telur apa cukup lah. Pasal apa? Bukan setakat penat. Tu mata. Hari ni yang pergi ke pasar Ramadan bukan perempuan saja pakai ketat. Lelaki pun ketat. Ada ke pakai baju naik berzikar pergi pasar Ramadan? Seluar duk kaya berzikar tu. Oi, bergetar majlis tu. Sebab tu abang-abang, jangan kita ingat orang perempuan baju ketat je kita kata, amboi ketatnya nangka ke apa. Kita pun cepedak juga kan. Jangan kata orang perempuan kita bila tengok perempuan habislah pahala aku, habislah pakai skirt pula dah, habislah. Kita pun
Saja nak tunjuk badan tu sado pakai singlet, seluar pendek, tetap jalan gitu. Bukan beli apa pun. Sa'i tu 7 kali. Nampak? Ya makcik nikah, abang, nampak tu. Jaga-jaga tu, mata ni sebab tu aku malas lah. Duduk di rumah. Menjadikan nafsu kita tunduk. Itu dia puasa. Mulianya Ramadan ni kita tak mau dah. Tak mau dah. Nak tengok hak isteri pun tak mau dah. Itu puasa. Abang siang, abang tengok. Ya, pakai lagu tu sepak. Dah tahu puasa, pakai elok. Ustaz boleh tak kahwin bulan Ramadan? Boleh. Tapi kata tak, macam tak boleh kan? Tak boleh apa? Kahwin boleh. Itu je tak boleh. Itu pun sebelah siang. Sebelah malam boleh. Uhilla lakum lailatas siyam. Dihalalkan waktu malam. Siang tak boleh, malam boleh. Tak ada apa masalah. Bila yang tak boleh Ustaz? Azan maghrib. Orang lain duk pegang kurma di dapur. Dia orang lelaki bini duk atas katil. Dah boleh ke abang? Sabar. Orang mula azan ni. La ilaha illallah. Sebab itu tuan-tuan, kita ni jadi nafsu tu jadi down. Tu yang Ramadan. Kalau Ramadan ni pun nafsu duk tengok orang. Hai, ingat puasa, gugur pahala kau. Rugi Ustaz, tak tengok barang baik Ustaz. Barang baik aku cakap. Sebab tu kalau nak jadi baik, nak dapat naungan arasy Allah ni hak tadi ni. Bulan Ramadan. Dia melatih kita jadi baik. Kita ambil hak nombor 3. Orang yang hatinya melekat di masjid. Ramadan lah bulan paling kerap kita ke masjid. Cuba tengok suami kita lepas sahur. Mana dia pergi? Masjid. Dulu kena buat kempen. Subuh macam Jumaat. Sekarang tak payah. Pukul 6 suami kita start motor. Masjid. Mana bang? Masjid. Hari pertama je tanya. Pakai baju Melayu, pakai kain pelekat, pakai kepiah. Mana bang? Masjid subuh. Lepas tu isteri tanya tak? Isteri tak tanya dah. Ya Allah. Pilihan yang tepat. Ingat senang ke? Suami nak sembahyang subuh. Rupanya dekat masjid rumah dia tu, sebelah rumah masjid tu je rumah janda tau. Suami dia konak ke situ. Tak pernah apa-apa, akak mampu mengubahnya. Jadi akak ikutlah. Mereka akak uzur. Ikut. Banyak orang tanya saya, Ustaz, macam mana nak ngelakkan suami kahwin lain? Itu pun nak tanya saya. Dua benda nak bagi suami jangan kahwin lain. Kalau kau tak suka. Pertama, bagi makan kenyang-kenyang. Ustaz, dia buka puasa, Ustaz. 1 periuk nasi, Ustaz. Itu mentera darah nama dia. Bagi dia kenyang-kenyang. Tak sempat minta. Bagi je. Sampai dia, nak lagi abang? Tak nak lah. Ini asal minta tak bagi. Asal minta tak bagi. Letih lah, penat lah, anak menangis lah. Abang ni kira abang ni. Mak budak ni. Nganga lelaki tu. Itu parah dia tuan-tuan ni. Yang mana faham, tak faham sudah. Yang kedua, suami pergi mana pun ikut. Simple. Abang mana abang? Subuh. Ikut. Kan kamu uzur. Tak apalah dua kereta. Abang nak ke mana? Mancing. Ikut. Abang nak ke mana? Nengok bola kejap. Ikut. Abang mana abang? Lepak kedai mamak kejap. Ikut. Abang nak ke mana tu? Tandas. Ikut. Habis. Sebab dalam tandas pun handphone jalan tuan-tuan. Abang nak mana bang? Kerosos. Mana bang? Langkawi. Ikut. Kerosos. Ya Allah. Ikut juga. Tak boleh. Kerosos. Suami naik flight pukul 8 pagi. Kita naik flight pukul 6 pagi. Sampai kat Langkawi abang. Ni parah ni tuan-tuan.
Simple, tuan. Aduh, ya Allah. Jadi, orang yang melekat hati dia ke masjid, naungan arasy Allah. Tuan-tuan, bulan Ramadan, bulan paling banyak kita ke masjid. Tarawih, sahur, berbuka. Orang duk tanya, ustaz belanja sekarang banyak ustaz. Buka puasa di masjid. Buka puasa di surau kak. Saya setiap malam saya jamu orang 300 orang. Pagi saya jamu dalam 200 orang. Setiap hari. Sekolah saya bagi. Siapa yang tak ada makan ke malas masak datang. Mai makan nasi. Dia tak banyak belanja lah. Yang kita cari buffet-buffet beratus-ratus. Memanglah. Pergi masjid. Anak 8 bawa ke masjid. Turun van rusak. Tok siap kira 1, 2, 3, ramai 4 dan simple. Hati kita ke masjid. Ini tidak. Duduk di masjid, ingat nak balik. Sebab tu jawatan kuasa masjid. Dia kena fikirkan macam mana nak bagi orang suka ke masjid. Ada masjid yang bubuh aircon. Alhamdulillah. Tak ada panas orang perempuan. Orang perempuan sekali sembahyang tarawih. Allah. 8 leh. Baju 8 leh tu. Stokin. Baju dalam. Seluar dalam. Baju kedah. Kain batik. Anak tudung. Telekung. Kain telekung. 8. Orang lelaki seleh. Jubah. Spenda tak pakai apa tak pakai. Memang simple lah. Selama rok dia. Dah tak pakai putih pula tu. Jalan ke kereta belakang suluh. Asal macam mana teh? Jadi tuan-tuan, cari jalan macam mana nak bagi orang beri minat ke masjid. Ini bulan dia bulan Ramadan. Orang yang tak pernah sampai ke masjid pun sampai. Cuma tiba-tiba dipersembahkan dengan bacaan Aisyman. Tu saya suka bila datang Ramadan ni. Kita ambil Imam Hafiz. Bacaan tu Allah. Kena pula speaker pula. Ui. Tengah baca tu. Baca Fatihah tu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Naik ke hati. Tengah semayang tu makcik boleh ngendak sahab. Dia lupa yang dia semayang. Jom seronok, kita bang seronok. Ini waktu dia tuan-tuan. Kita buat program bagi makan, kita buat yang terbaik, kapek yang terbaik, tandah yang terbaik. Ini yang kita nak. Supaya orang melekat di masjid. Sekarang masjid ada yang buat hotel di masjid. Ada yang buat car wash di masjid. Ada yang buat kedai gunting di masjid. Saya pergi di masjid di Kedah manakah. Sampai boleh buat hotel lah. Orang tak pergi tempat lain lah. Nak makan di bistro, ada di masjid. Nak makan kafe, ada di... Nak makan western food, ada. Semua ada dekat dengan masjid. Orang tak cari tempat lain lah. Yang ni kita nak. Ini banyak sangat hype di masjid. Hype. Banyak hype. Budak-budak belakang, hype. Sing ni. Tampaknya budak tu. CCTV rakam. Macam budak datang macam mana? Mikrofon. Budak-budak nak pegang mikrofon tak boleh. Halo. Hai. Mikrofon ni dia buat balik tu. Tinggal stand je. Nak abang tak boleh. Gini boleh goma. Hoi, buat balik. Terlalu banyak hype. Lama-lama orang tak mau ke masjid. Nak parking tempat tu semua dah tulis dah. Semua tulis dah. Aku nak parking tang mana ni? Tandas jangan cakap. Mengerikan. Scary tu. Ada satu tandas masjid saya pergi. Bila saya tutup pintu tu, berlubang besar. Orang nampak saya nampak orang. Ini boleh sakit jantung ni. Nasib baik PA saya masa tu badan gemuk besar. Si Anwar, tutup. Dia begini tu. Lah. Habis semayang saya tanya, JK kenapa tak tukar pintu tandas? Itu minta peruntukan YB, dia tak bagi lagi. Tukar pintu tandas pun minta peruntukan. Itu yang orang derma tu apa? Kadang-kadang tuan-tuan, orang takut nak ke masjid.
Derma yang dia bubuh sepanjang Ramadan ni macam air balang kat pasal Ramadan. Tuan-tuan cuba tengok air balang dekat pasal Ramadan. 10 balang. Di masjid pun 10 tu. Tabung ni, tabung ni, tabung ni. Oi, banyak betul. Orang takut nak ke masjid. Jom, simpelkan hidup kita. Tak payah kita nak menjadikan orang berat untuk ke masjid. Bagi dia seronok cinta ke masjid. Mudah-mudahan bulan Ramadan ni, bulan kita melekat ke masjid. Sekarang kita dah lebih dari seminggu berpuasa. Agak-agak semangat ke tak semangat ke masjid ni? Aduh. Tunggu 10 malam yang terakhir nanti. Bye-bye. Bye-bye masjid. Yang nu pula kami, hello. Jualan murah, hello. Aduh, tuan-tuan Tapi ada masjid, walaupun 10 malam terakhir, tetap penuh macam malam pertama. Bagus. Kita lalu kat tepi masjid, tepi jalan tu tengok sampai ke pintu lagi. Sebab depan tu dia orang kosong kan, dia renjak ke belakang. Jadi nampak tu macam penuh je tuan-tuan. Dia orang pandai juga tuan-tuan. Berhati-hatilah di masjid, anda mampu mengubahnya tuan. Baik, mudah-mudahan bulan Ramadan ni kita ambil untuk kita dekat dengan masjid. Khususnya pada 10 malam yang terakhir. Sekarang ada orang yang ambil cuti. 10 malam terakhir tu dia ambil cuti. Dia bawa isteri dia, dia bawa anak-anak dia. I'tikaf di masjid. Untuk rebut Lailatul Qadar. Saya, di sekolah saya dah buat setiap malam Qiyamul Lail sejak 18 tahun. 18 tahun dulu. Siapa yang duduk di sekolah saya, pukul 4 pagi semayang malam. Habis semayang pukul 5. Pukul 5 sahur. Bila Ustaz buat? 18 tahun dah. Jadi kalau tiap-tiap malam kita buat agak-agak dapat Lailatul Qadar. Alhamdulillah, insyaAllah. Jadi Ustaz, sepanjang tu Ustaz nampak Lailatul Qadar. Ustaz jumpa. Tak tahu. Saya ni mungkin tak ada pahala banyak. Hijab tak terbuka. Ada sekali ya hari tu. Di belakang sekolah saya ni ada kebun pisang. Sekali ya. Bila saya ambil wuduk, nak naik semayang, makcik-makcik, pakcik-pakcik pondok ni, dia tahan saya. Ustaz cuba tengok belakang pokok pisang. Pokok pisang tu banyak. Daun dia semua terbalik. Nah, yang tu sekali. Daun yang hijau tu sepatutnya di atas, dia terbalik ke dalam. Jadi saya kata, dalam hati saya, siapa pula yang rajin pergi? Kan, dia pergi pulat, bukan sebatang pokok. Semua pokok. Jadi ada satu makcik kata, Ustaz, ini Lailatul Qadar ke Ustaz? Tak tahu makcik. Ya Allah, Lailatul Qadar. Saya kata, jomlah kita semayang. Bukan suruh menangis, dia semayang. Yang tu, tak ada yang saya jumpa yang pokok sujudnya tu, Allah Allah. Mungkin saya tak nampak, hijab saya tak terbuka, saya banyak dosa, Tuhan tak bagi. Tapi yang tu, Ustaz yang dia orang cakap air beku tu, yang tu pun saya tak jumpa. Cuma sekali tu pukul 4.30 pagi, saya turun ke pantry sebelah bilik mayat saya tu ada pantry, saya buka peti air bahagian atas, beku. Air tu beku. Allah. Sampai sekarang beku tau. Mana faham? Tak faham sudah. Tak. Baik. Okey, sekarang ambil peluang ni. Ambil peluang Ramadan kita ni, aku nak jadi ahli masjid. Tak mau lagi dah duk lepak kedai apa semua. Ni bukan bulan biasa, ni bulan Ramadan. Pergi niat i'tikaf, bawa isteri, kejut isteri. Nabi Muhammad 10 malam terakhir ikat pinggang. Ketatkan kain pinggang dia. Apa dia maksud? Tak buka dah kain. Maknanya tak buat dah apa-apa hubungan apa dah. Ketatkan pinggang, kejut isteri, main sembahyang. Kita pula malam raya pun buka. Tu macam mana cerita? Kejut isteri kita. Mama, jom pergi masjid. Pergi dua-dua orang. Sembahyang malam. Allahu Akbar. Ingat senang ke Kak Leha? Suami nak ajak pergi masjid pukul 4 pagi. Pergi tutup pula dah. Macam mana? Buka bagi cerah orang nak datang sembahyang. Ingat senang ke suami nak jadi imam sembahyang ni? Ya Allah, tahajud. Untung Kak Leha dapat suami ni. Ya Allah. Pilihan yang tepat.
Nangis kali hak tu. Habis 2 rakaat, suami kata, giliran kau pula imam. Astaghfirullahalazim. Bang, jom 10 malam terakhir ni. Nak cari Lailatul Qadar 83 tahun ni. Sekali ibadat dengan dia, kena 10 tahun, 830 tahun. Macam umur Nabi Nuh AS. Dapatkan tuan-tuan ni. Tak senang ke nak baca Quran dapat pahala 83? Nak semayang dapat pahala 83? Sebut nama Tuhan dapat pahala 83? 83 apa Ustaz? 1000 bulan. Bersamaan lebih kurang 83 tahun. Tadi Ustaz sebut berapa kali ni? 2 kali. 83, 83. 83338. Cantik tu. Dia tikam nombor pula dah tuan. Kita ingat dia tanya pasal apa? 8338. Astaghfirullahalazim. Yang seterusnya yang akan dapat naungan arash di hari kiamat apa dia? Orang yang berkasih-kasihan kerana Allah. Ni bulan Ramadan ni, bulan nak erat silaturahim. Pergilah cari orang miskin. Pergilah jumpa jabat zakat, saya nak bayar zakat. Tuan-tuan ni duduk di Kuala Lumpur ni. Mawib tuan-tuan tu yang duk kutip zakat PPZ tu, Allah, saya tahu. Saya tahu mereka buat kerja tuan. Cari orang yang asnaf. Bila tuan-tuan ni bayar zakat tuan-tuan dah sambung silaturahim. Doa. Yang kita nak sangat doa, kita bukan minta balasan dia orang. Kita minta doa daripada dia orang, ya Allah, murahkanlah rezeki orang yang bayar zakat ni, ya Allah. Berikanlah keluarga yang baik pada dia orang, ya Allah. Sebab mereka ni sangat memerlukan. Tiba-tiba mereka dapat zakat. Minggu lepas saya ceramah di Mawib. Saya tengok ramai makcik-makcik ni. Apa benda tu makcik? Kupon. Kupon apa? Zakat. Oh, Alhamdulillah. Amin. Datang naik apa? Ada naik Grab, ada naik bas macam. Sian tuan-tuan. Terima kasihlah dapat zakat. Alhamdulillah lah Ustaz boleh sambut puasa. Mereka seronok tuan-tuan kita pergi. Sebab tu kita tak tahu zakat yang kita bagi tu untuk apa akan disampaikan. Bagi je. Saya ni tuan-tuan, saya ni makan duit zakat. Saya ni makan duit zakat. Kan saya kata tadi saya orang filter. Orang susah. Bila habis SPM, salah satu sebab saya tak sambung belajar tu sebab duit tak ada. Saya masuk sekolah Arab. Sekolah Arab, yuran dia RM3. Mampulah saya bayar. RM3 yuran sebulan. Makan pula, mak saya bagi kat saya sebulan RM50. Duk sewa kawan 3 orang. RM50 je. Jenuh kempih perut. Susah. Bila dapat tawaran ke Mahat Tahfiz negeri, mak saya susah hati. Saya nak makan apa, yuran apa. Saya kata tak apa mak, insya-Allah ada kot rezeki. Duduk 2-3 hari, pengetua beritahu, okey korang semua dapat bantuan derma siswa zakat. RM250 sebulan. Alhamdulillah. Telefon mak dekat Medan Kik Ipoh. Cari public telefon, cari telefon mak. Pesan kat mak ni, Maliman pesan kat mak, tak payah hantar duit dah. Saya dapat zakat. Telefon jiran tu. Untuk sampai. Jadi tuan-tuan, 150 makan. RM100 duit poket. 3 tahun dapat. Tu saya makan duit zakat. Dengan duit zakat itulah saya dapat, saya belajar, tuan-tuan. Sekarang saya jadi penceramah. Saya ceramah berapa tahun dah? 30 tahun. 34 tahun. Saya berceramah. Daripada tahun 90. Agak-agak berapa juta orang dengar ceramah saya. Agak-agak tuan-tuan, berapa juta orang yang dengar ceramah dalam YouTube, dalam TT, dalam FB, dalam televisyen. Saya ceramah sampai Australia, Singapura, Brunei. Sampai ke Timur Tengah, ke Jepun, Hong Kong, Indonesia, Thailand.
Saya punya Facebook taklah ramai followers dia. 1.9 juta. TikTok saya pun tak banyak, 1.5. Instagram pun 1 juta lebih. Jadi itulah saya dah buat. Buku saya ada 25 buah buku saya tulis. Rancangan TV tak tahu, tak larat nak. Saya pun tak ingat rancangan apa. Ni setiap malam ni tuan-tuan tengok di Hijrah apa cerita koma. Tiap malam siaran rakaman baru minggu lepas. Tuan-tuan tengoklah dalam radio dah semua ada. Adakah pahala tu dapat pada saya? Tak. Dapat pada orang yang bayar zakat. Kalau mereka tak bayar zakat, tak sampai pada saya pun berhenti, tak ambil saja kerja kilang. Baik saya kerja lain. Tapi kerana adanya zakat ni tuan-tuan, ni dia sambung silaturahim. Sebab tu jangan takut kita ni untuk bayar zakat. Jangan duk petikai. Kenapa zakat ada 3 harga? Kenapa zakat ni yang ni yang tu usah petikai bagi. Kita tak tahu nanti zakat kita tu nak sampai kat siapa. Bayarkan sampai pada mufti, sampai pada tuan qadi, sampai pada guru kafah, sampai pada guru agama yang menyebarkan agama dia beribu-ribu orang. Kita duduk dalam kubur. Mana pahala aku dapat mengajar? Bila masa aku mengajar orang? Rupanya pahala kita menyambung silaturahim tadi dengan apa? Dengan bayaran zakat kita. Dan tuan-tuan saya katakan tadi, untung kita ni duduk di wilayah ni. Saya tahu sebab saya terlibat dengan zakat wilayah ni dah lebih 3 tahun dah. Tiap minggu tuan-tuan ada program dengan dia. Macam mana dia buat kerja. Jadi ada orang kata, Ustaz jangan bagi zakat dekat pejabat agama. Dia bukan bagi, Ustaz dia simpan. Kau tahu mana? Kadang-kadang peruntukan zakat tu tuan-tuan, kutipan tu tak cukup untuk bayar zakat. Saya boleh buat. Saya influencer, mikrofon satu jumpa orang miskin. Saya sekarang akan berikan sumbangan kepada dia sebab dia susah kan. Inilah kita. Komen akan masuk. Oh bagus. Terbaik Ustaz Kazim. Banyak je dia terbaik Ustaz Kazim. Cuba tengok komen dia. Mana pejabat zakat? Mana YB? YB buat apa? Pejabat zakat buat apa? Oh tu yang saya sedih kan. Ketua kampung buat apa? Tekun buat apa? Tekun berkenaan tak? Ini tak ada kena-mengena dengan drama ni. Yang influencer, dia bagi sekali ya dekat hamba Allah tu. Dia zakat tiap-tiap tahun. Bukan seorang, beribu dapat. Tambah di KL ni. Yang dipanggil miskin bandar ni. Lagi banyak tuan-tuan. Sebab tu, bila tuan-tuan menyambung zakat dengan silaturahim bulan Ramadan ni, mudah-mudahan dapat naungan arash di hari kiamat. Yang ni yang kita nak tuan. Saya tak kata saya bagus. Cuma tuan-tuan tengok contoh. Hasil daripada zakat. Sebab tu saya kata dekat isteri saya, abang bila abang nak berhenti? Sebab dia dah pencen dah. Saya tak pencen. Saya kata tak apalah, mama pencen lah. Ayah ngajar orang. Yelah abang pencen lah. Kita buat kerja sama-sama lah. Berkebun ke apa ke. Pusing-pusing dunia ke apa ke. Tak nak, ayah nak ceramah juga. Sebab abang ni pemegang amanah. Orang bayar zakat dulu, suruh mengajar, bukan suruh rehat. Selagi mana abang sihat, abang akan ceramah. Kalau gitu, mama ikut mana abang pergi? Sudah. Ni parah ni tuan-tuan. Nak ikut ke mana pergi tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang seterusnya. Yang kita nak dalam bulan Ramadan ni apa? Kok kita boleh dapat. Pada bulan Ramadan yang mulia ni tuan-tuan, kok kita boleh berzikir banyak-banyak. Sekarang berzikir macam-macam. Saya tengok ada orang berzikir baru ni, tasbih dia macam rantai bersikal. Subhanallah, astagfirullahalazim. Itu kalau tak nampak kita tahu tuan. Sekarang orang perempuan dia suka zikir cincin. Sampai tengah dengar ceramah pun zikir. Baru ni saya ceramah di mana kah? Dia berzikir duduk depan. Saya ceramah dia berzikir. Lepas tu dia gelak. Lepas tu zikir. Saya kata bang, abang ada 2 pilihan. Satu, dengar ceramah saya, tak payah zikir. Satu, zikir, tak payah dengar ceramah saya. Abang nak pilih yang mana? Satu, dengar ceramah, tak payah zikir. 2, berzikir, tak payah dengar ceramah. Kalau tak nak dengar ceramah, pergi duduk kat luar, pergi zikir. Tetangga, subhanallah, subhanallah. Sebab Allah Ta'ala, dia tak akan jadikan kita 2 hati dalam satu masa. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfihi.
Dia takkan jadi dua masa tu, satu masa tu dua perasaan. Dengar ceramah satu zikir tu, subhanallah, 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 tak jadi entah. Dia tak mau. Sebab tu nak zikir ni, kata Nabi, dia bangun tengah malam. Ni bulan Ramadan kita. Kak Som bangun pukul 4. Sembayang, ambil tasbih zikir. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Malam-malam puasa ni, tidurlah awal sikit. Abang-abang ajak isteri tidur awal. Habis bayar tarawih tidur. Saat lagi ajak sama-sama bangkit pukul 4 pagi, mandi, sembahyang, zikir. Astagfirullah. Sampai kalau boleh menangis lah. Dah cuba Ustaz. Saya bukan Aziz Adawati. Senang menangis. Saya ni, baru ni saya berlakon dengan Wan Maimunah. Wan Maimunah. Kenal kan Wan Maimunah? Saya berlakon cerita Benih. Benih ni tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Benih. Saya, Wan Maimunah, Jalil Hamid, Nur Khairiah. Semua ni air mata punya orang. Saya tengok Wan Maimunah, saya nak teriak. Saya tengok Wan Maimunah tu pun saya nak nangis dah. Sudah tuan-tuan. InsyaAllah dia nak pergi haji ni. Baru dia dah telefon saya. Ustaz, kena mai Ustaz, saya nak pergi haji. Lepas raya ni buat doa sikit. Boleh kawan. Jalil Hamid cakap lagi saya sedih. Punya sakit teruk Jalil Hamid daripada hero tu. Saya ingat saya dah tak ada harapan dah Ustaz. Oh sudah. Apa aku pula? Main Nur Khairiah pula. Hak ni pun satu teriak juga menangis. Allah, ni semua pelakon hebat ni tuan-tuan. Saya ni pelakon daripada jadi kerdil. Kita ni pelakon cameo boleh kan? Tangkap orang tak puasa. Boleh kan? Oh ini kerja komik. Naik bayar mayat dengan ayah kucing boleh lah. Cuma 19 puasa ni saya tak berlakon. 18 puasa saya berlakon lah, tangkap yak-yak tak puasa. Cuma untuk filem, saya akan keluar filem nanti Raya Haji. Okey, yang tu saya jadi hero. Tahu? Itu bukan pelakon tambahan Pak Pacak ke, bukan tak. Ini betul-betul hero punya. Malah filem tu pun tajuk dia nama saya. Zim Al-Kazim. Dia pastikan 100 juta lah, insya-Allah. Seram ada, komedi ada, serius ada, semua ada. Ya, saya dengan Bel. Ya, Bel. Heroin dia rahsia lah. Okey. Dulu depa minta saya berlakon, saya tolak. Dalam filem ni saya kata saya dah tua, tak boleh berlakon dah. Carilah yang muda, yang muka macam saya, supaya boleh bawa watak saya tu. Saya tanya, depa tanya saya, siapa Ustaz? Zul Arifin, muka sama. Pengarah tengok muka. Ustaz Kazim ni betul ke tak betul? Tak apalah Ustaz, dia kata muka yang paling macam Ustaz Kazim adalah Ustaz Kazim. Ustaz je lah berlakon. Okey Ustaz, kita cast ya, kita casting tengok. Ustaz nak ambil isteri Ustaz apa berlakon ni? Saya tak kisah. Siapa pun tak kisah. Tak apa, saya tak kisah. Pula pada produksi lah, nak ambil siapa isteri saya. Tapi kalau ni saya Rita Ridani, okey. Astaga. Orang rumah saya bila dengar tu, abang, mama ambil cuti 2 minggu. Kemana abang pergi, mama ikut. Kata dia. Jadi, dah 2 tahun filem ni dah dubbing semua, dah siap dah insyaAllah. Dan tengoklah. Ustaz yang pertama jadi hero. Lepas ni tuan-tuan tak payah panggil ceramah. Sebab saya pun dah pelakon filem. Jadi tuan-tuan, ambil malam-malam, bangunlah awal sikit. Pergilah zikir. Macam dia orang, buat Maimunah tadi, tak payah aimo. Nur Khairiah tadi, tak payah aimo. Buat teriak je teriak. Saya tengah duk pegang benih pokok tu, datang Nur Khairiah. Abang, ini baba abang. Masa bila dia bubuh aimo pula?
senang betul ni. Oh. Kita kalau tak boleh menangis waktu malam, bagi paksa menangis. Ambil bawang pun tak apa. Picitlah dekat mata tu, ya Allah. Ampunkanlah dosaku, ya Allah. Minta. Kalau kata tak boleh menangis, bagi menangis. Sebab air mata itulah air mata yang Allah suka sangat. Berapa banyak air mata yang kita mengalir ni pada benda yang tak faedah. Ada air mata yang mengalir sebab apa? Orang lain menang pingat mah. Yang menang dia, kita di rumah menangis. Ya Allah, Lee Chong Wei. Yang kau menangis buat apa? Bangga Ustaz. Menang Ustaz. Ada orang yang menangis sebab peras. Menangis, tak datang tekun. 3 hari tak datang. MC tak ada, apa tak ada. Bos kata pergi tengok dia di rumah. Asal tak datang kerja. Kau pun tahu kan? Start nangis dah. Aku dah siap dah, semua kad dewan pun semua dah tempah. Semua dah siap. Tiba-tiba dia balik kampung. Tak nak kahwin dengan aku. Aku tak boleh terima tau. Bercinta 2 tahun. Semua dah siap. Tiba-tiba dia tak nak kahwin. Kalau dah tahu dia balik kampung, kau pergilah kejar dia. Jauh. Di mana? Afrika. Oh. Memang jauh tu. 4 kali tukar flight baru jumpa. Kan Ustaz Kazim cakap, kita kalau kehilangan orang, kita doa minta Allah gantikan yang lebih baik, ke doa lah. Dah, semalam dah doa dah, ya Allah, ganti ke Afrika yang lain pula. Parah betul ni. Salah dia tak. Ada yang menangis paksa apa? Paksa seronok. Ada yang menangis paksa sedih. Tapi berapa ramai yang menangis paksa dosa. Aku tak semayang. Saya dengar tadi temu bual dengan Datuk Yusof Aslam. Saya mencari yang lebih baik. Dulu saya sibuk berlakon. Betul saya cakap. Saya tinggal semayang banyak dulu. Sekarang saya ganti balik. Isi balik masa. Tu Yusof Aslam cakap. Serupa agak saya dengar temu bual dengan Liza Abdullah. Doakan saya untuk terus berubah jadi yang terbaik. Pekerjaan saya ni pekerjaan yang betul, yang rahmat. Minta pada tuan-tuan doakan. Oi tuan-tuan. Kadang-kadang manusia ni bila dia insaf, dia berubah, dia jadi sungguh baik, sungguh. Sebab tu air mata ni penting. Kita kadang-kadang hilang duit menangis, kasut patah pun menangis. Jalan-jalan kasut tumit tinggi, masuk dalam lubang longkang. Menangis je. Engkau pergilah repair kat tepi jalan, tubuh paku baru. Tapi kenapa tak menangis? Ingat balik dosa kita dengan suami kita dulu belum nikah. Pergi ke LCC pegang tangan. Haram lagi tu. Berapa ramai yang menangis? Naik motor ES5. Pakaikan helmet. Tarik. Wah, sakit. Okey, sekarang cuba tengok. Pakailah sendiri kadang ada. Dulu kalau belum nikah naik motor. Dah bang, baru jalan. Sekarang berhenjuk je motor jalan. Isteri kat belakang tu. Cuba ingat balik tuan-tuan dosa kita dulu. Taubat balik suami isteri, taubat. Naik motor ES5 melekat. Tak ada bonggol pun brek. Bukan ada bonggol, brek kejut dia. Dua-dua olahraga. Jadi bulan Ramadan ni bulan untuk qiyam. Sebab tu kalau orang tanya kita, Ramadan tu apa? Ramadan tu 2 yam. Ramadan tu 2 yam. Pertama siam. Siam maknanya puasa. Yam yang kedua qiyam. Bangun malam. Apa dia Ramadan? Siam dan qiyam. Puasa dan berdiri malam. Jadi salah satunya ialah malam-malamnya kita buka sikit. Abang-abang sebagai suami, bangun pukul 5, jom sembahyang tahajud. Jom sembahyang taubat. Banyak suami mengadu pada saya, Ustaz, suami, isteri tak nak dengar cakap, isteri tak hormat, anak tak hormat. Saya jawab senang je, sembahyang malam tak? Sembahyang malam tak, saya tanya. Kadang-kadang datang suami isteri minta nasihat. Saya suruh cakap seorang-seorang.
Saya tak nak abang cakap seorang. Saya nak dengar isteri pula. Panggil isteri dulu. Apa masalah suami awak? Apa masalah isteri awak? Bapa tu baru panggil dua-dua. Okey, abang semayang tak subuh? Semayang tak subuh? Mana ada, isteri cakap. Akak dia sekejap, kak. Saya nak tanya dia je. Garang tuan-tuan. Mana ada? Tak ada. Tak pernah semayang. Suami cakap, kamu pun tak semayang? Orang uzur. Garang tuan-tuan. Panas. Jawapan dia pasal tak semayang. Subuh terlepas, apatah lagi semayang malam. Bila nak dapatkan aura? Tuan-tuan ni berhadapan dengan macam-macam orang ditekun. Yang lihat, yang senang, yang culas, yang garang. Salah satu benda nak melemburkan hati orang ialah semayang malam. Dia akan hormat kita. Kehebatan orang yang semayang malam. Jadi ini waktu dia tarawih ni, kita semayang malam sampailah 8 ke 20 ke pulang, balik ke rumah 4:30 5 pagi kita bangun, ambil 15 minit sebelum sahur nak masak, kita masak 5 suku, 15 minit kita semayang. Suami jadi imam. Lagi cantik anak-anak ikut. Tuan-tuan tengok macam mana kesannya orang yang menangis pada waktu malam, khususnya pada bulan Ramadan ni. Rumah tangga akan damai tenang. Masya Allah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan, sedekah. Tak zina ni saya tak nak sebut. Kita tak buat dah. Kita tak buat dah benda-benda dosa ni, zina ni. Semua orang tak mau. Ada setengah cakap, Ustaz, saya zina apa tak buat, Ustaz. Yang ada di rumah tu pun duduk tengok saja. Nak zina apa? Hak ada tu pun duduk tengok saja. Siapa tengok? Allah, Ustaz, saya kencing manis, Ustaz. Ini parah juga ni. Dia macam lapik meja. Bucu lapik meja kain tu. Kain jatuh. Asyik angkat, jatuh. Asyik angkat. Ni parah ni, Ustaz. Memang tak zina dah. Tak apa. Itu bagusnya. Ada ke manfaat kencing manis, Ustaz? Baik. Ada manfaat dia apa? Menguruskan badan. Jadi siapa yang rasa nak kurus cepat? Ya Allah. Nak kencing manis? InsyaAllah, Ustaz. Tak payah makan ubat dah. Kencing manis saja. Yang terakhir, saya dah sebut tadi tentang sedekah. Bulan Ramadan adalah bulan sedekah. Ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifu. Siapa yang sumbang pada jalan Allah, Allah balas balik. Jadi kalau boleh, nasihat saya lah, janganlah sedekah sampai pagi raya. Sebab pagi raya dah Syawal. Tuan-tuan, sedekah bulan Ramadan. Saya syorkan pada banyak masjid, siapa nak bagi duit raya, mai. Okey budak-budak, beratur. Kita nak bagi duit raya malam ni. Haji Dolak, Haji Berakhir, Haji Manak semua beratur. Kalau pergi raya, pakcik tak pergi tau. Agak-agak malam besok penuh dah masjid. Buat, bagi duit raya sekarang, pahala berganda-ganda. Malam besok nak datang lagi tak? Nak. Jangan bising tau. Esok pakcik bagi lagi. Setiap malam 5 orang, 10 orang dapat pahala. Akak-akak cuba bagi pada budak-budak amai sembahyang tu. Okey, beratur. Anak-anak beratur. Makcik nak bagi duit raya, beratur. Okey, jangan tampur belakang makcik tau. Jangan nampak. Jangan tarik kerusi orang tau. Patah pinggang makcik tu. Ubah daripada pagi raya, kita ubah pada malam-malam Ramadan. Sebab pahalanya berlipat kali ganda. Sebab ada yang tak suka budak-budak datang pagi raya. Abang-abang tak suka. Bising budak-budak tidur tak boleh. Datang nak kutip duit raya je. Bukalah pintu abang awal kesian budak-budak tu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Keluar suami dia. Buka pintu pagar. Buat-buat cacat. Lari budak-budak. Punya tak nak bagi duit raya. Berhenti pokoknya ujung. Budak-budak tu kata, tadi kan masjid elok. Bila masa cacat pakcik tu. Jom tuan-tuan, banyakkan sedekah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kebaikan pada kita.